kumpulan kami akan membentang teori institusi untuk khusus APPA 4123 teori dan amalan perakaunan. Kumpulan kami terdiri dalam 5 ahli iaitu saya, Lau Shi, Muhammad Saha, Muhammad Asrul, Syed dan Tan Jing Sing. Next. Teori institusi memberikan penjelasan mengapa organisasi cenderung memiliki ciri-ciri bentuk dan proses yang serupa, termasuk amalan pelaporan yang serupa. Ciri-ciri penting yang menerangkan istilah institusi adalah merupakan sebuah organisasi pemikiran, mempunyai tingkat ketikalan, mempunyai tujuan yang ingat dicapai, mempunyai sumber untuk mencapai tujuan dalam bentuk simbol-simbol, memiliki dokumentasi sama ada dalam bentuk bertulisan dan tidak bertulisan. Next. Seterusnya, bentuk organisasi tertentu mungkin diambil untuk memberikan legitimasi kepada organisasi. Organisasi menyesuaikan diri kerana mereka menghargai melakukannya melalui peningkatan legitimasi, sumbangan dan kebolehan hidup. Seterusnya, menyediakan pandangan tambah kepada teori legitimasi dan teori pihak berkepentingan. Mana institusi? Menurut Scott 2008, institusi terdiri daripada unsur-unsur regulatif, normatif dan kognitif budaya yang bersama-sama dengan aktiviti dan sumber yang berkait memberi kestabilan dan makna kepada kehidupan sosial. Mayo, Bowley dan Thomas 1987, muka surat 13. Memberi makna yang sedikit berbeza bagi institusi tetapi konsisten dengan definisi di atas. Kami melihat institusi sebagai peraturan budaya yang memberikan makna dan nilai kolektif kepada entiti dan aktiviti tertentu, mengintegrasikan ke dalam skema yang lebih besar. Teori ini menghubungkan amalan organisasi dengan nilai-nilai masyarakat. Bentuk organisasi cenderung ke arah homogeniti. Deviant akan mengalami kesukaran untuk mendapat atau mengekalkan legitimasi. Cara tertentu melakukan sesuatu dianggap sah, ia menjadi diinstitusikan. Setelah proses tersebut menjadi diinstitusikan, mereka secara efektif menjadi di luar budi bicara individu dan organisasi. Struktur dan amalan formal organisasi mungkin dianggap sah oleh masyarakat walau bagaimanapun ini tidak semestinya bermaksud mereka adalah pilihan yang paling cekap dari segi kecekapan teknikal. Pemansuhan organisasi kepada pendekatan institusi juga dirujuk sebagai mitos dalam literatur. Dengan membina jurang atau buffer antara struktur formal yang dilihat orang, mitos yang mengekalkan legitimasi dan proses kerja sebenar yang mencipta kecekapan fungsi dan teknikal dalaman. Untuk khususnya, untuk makna institusi iaitu struktur dan prosedur formal sesebuah organisasi yang merupakan struktur dan prosedur yang diprojek kepada orang lain yang mencerminkan peraturan institusi yang dirasionalisasikan dari persedaran institusi yang lebih luas di mana organisasi beroperasi. Status legitimitasi organisasi mencerminkan kesesuaian sosial iaitu organisasi dalam persekitaran sekitarnya. Isomorfisme dan pengasingan
Dua dimensi utama teori institusi adalah isomorfisme dan pengasingan. Isomorfisme merujuk kepada proses pembatasan yang memaksa satu unit dalam populasi untuk menyerupai unit lain yang menghadapi set yang sama syarat kesekedaran, iaitu kata-kata Dimengo dan Powell 1983. Untuk isomorfisme, terbagi pada tiga proses yang berbeza, iaitu konseptif iaitu possessive, memetik iaitu ataupun meniru, dan juga normatif. Isomorfisme konseptif iaitu possessive timbul apabila organisasi mengubah amalan institusi mereka disebabkan tekanan daripada pihak-pihak berkepentingan yang bergantung kepada organisasi itu. Berkaitan dengan cabang pengurusan teori pihak berkepentingan, kerana pihak-pihak berkepentingan yang berkuasa mungkin mempunyai jangkaan yang serupa terhadap organisasi lain, maka akan cenderung ada kesesuaian dalam amalan di kalangan organisasi termasuk amalan pelaporan mereka. So, pertimbangan bagaimana Bank Dunia telah mendapat mempengaruhi amalan pelaporan di negara-negara pembangun, iaitu NEO dan Ecompo 2007. Isomorfisme mimetik. Teori isomorfisme mimetik merujuk kepada situasi di mana organisasi sering meniru amalan organisasi lain untuk mendapat kelebihan dalam persaingan dan mengurangkan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah merupakan daya dorong yang kuat yang mendorong peniruan. Organisasi dalam suatu sektor tertentu biasanya akan mengadaptasi amalan yang sama tetap seperti digunakan oleh organisasi terkemuka. Ini bagi meningkatkan persepsi pihak berkepentingan luaran terhadap legitimasi organisasi. Tanpa tekanan dari pihak berkepentingan adalah tidak mungkin ada tekanan untuk meniru orang lain. Oleh itu terdapat kaitan di antara isomorfisme paksaan dan juga mimetik. Isomorfisme normatif. Teori isomorfisme normatif merujuk kepada tekanan dari norma kumpulan untuk mengadaptasi amalan institusi tertentu. Kumpulan tertentu dengan latihan tertentu lebih cenderung mengadaptasi amalan yang serupa, di mana ketidakpatuhan kepada amalan ini boleh mengakibatkan hukuman yang dikenakan oleh kumpulan tersebut. Sekali lagi memberikan rasional untuk mengapa pendekatan pelaporan dan proses korporat lainnya cenderung mengambil bentuk yang serupa. Hasil daripada isomorfisme, ia cenderung ke arah struktur dan proses korporat yang serupa. Proses isomorfisme tidak semestinya menjadikan organisasi lebih efisien. Dalam praktiknya, tidak mudah untuk membezakan antara ketiga jenis isomorfisme. Strategi mungkin lebih tentang tunjuk atau bentuk daripada tentang substansi. Pengasingan. Walaupun pengurus mungkin melihat perlunya untuk menampakkan pelaksanaan struktur dan amaran tertentu, amaran sebenar organisasi boleh sangat berbeza daripada proses dan amaran yang secara formal disahkan dan diumumkan secara awam, iaitu publicly pronounced. Sebagai contoh, imej organisasi yang dibina melalui laporan korporat dan pendedahan lain mungkin merupakan tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Sedangkan sangat penting bagi pengurus sebenar adalah memaksimumkan keuntungan atau nilai pemegang saham. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa terdapat banyak pertindahan antara ketiga teori yang baru dibahas ini. Pertimbangan bersama dari berbagai perspektif teori dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap pelaksanaan tertentu. Mempunyai pelbagai pandangan yang berbeza mengenai pengurusan yang mungkin memilih secara sukarela untuk membuat pendedahan tertentu atau memiliki bentuk organisasi tertentu. Namun, terdapat juga beberapa teori lain yang memberikan pandangan tentang apa yang memotivasikan pengurus untuk melakukan aktiviti tertentu termasuk pelaporan. Oleh kerana itu,
Para pengaji memiliki banyak pilihan saat memilih di antara teori-teori yang bersaing.